Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 13 September bersama saya, Amnul Hakim Lauman, AHL. Tajuk utama pagi ini. Lambakan rumah mewah tidak terjual akan dijual kepada warga asing. Kerajaan digesa kaji semula penggabungan UNIZA dan UMT. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lambakan rumah mewah yang tidak terjual di negara ini akan dijual kepada warga asing di bawah program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin menjelaskan ia bukan melalui kempen pemilikan rumah HOC yang dinyatakan semalam hingga menimbulkan kekeliruan. Beliau berkata kempen bagi menyelesaikan isu lambakan rumah mewah tidak terjual itu bagaimanapun masih dalam perbincangan di peringkat kementerian dan belum dibawa kepada Kabinet. Sementara itu, Zuraida berkata program MM2H terbuka kepada semua warga negara asing sementara China dan Hong Kong dipetik sebagai contoh memandangkan harga purata hartanah di situ adalah tinggi. Tambahnya lagi, cadangan itu mengambil kira faktor lain, antaranya mengelakkan lambakan projek Gajah Putih yang tidak baik kepada pertumbuhan ekonomi negara. Di samping masalah sosial yang mungkin wujud berikutan rumah-rumah itu dibiarkan tidak berpenghuni. Cadangan itu juga katanya dapat merancangkan aktiviti ekonomi dalam negara, menarik aliran warga asing dan pelancongan ke dalam negara. Kerajaan Pusat diminta mempertimbangkan semula cadangan penggabungan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Universiti Malaysia Terengganu UMT dengan mengambil kira kesan kepada semua pihak. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata semua pihak perlu mendapat penjelasan berhubung keperluan untuk menggabungkan dua universiti awam itu. Keputusan yang dibuat itu haruslah diperjelaskan kepada awam supaya mereka faham dan tidak keliru. Dan ini merangkumi alasan-alasan seperti apakah reasoning, apakah sebab, apakah hujahnya perlu penggabungan ini. Yang keduanya, apakah jenis penggabungan ini. Adakah jenis penggabungan ini kerana terlibat, kerana untuk menyelamatkan sesebuah institusi yang dalam keadaan yang teruk. Ini saya cakap secara umum. Ataupun satu model lagi ialah penggabungan itu kerana strategic purposes. Beliau ditemui media selepas menghadiri sesi bengkel walkthrough Kuala Terengganu City Centre KTCC Promenade di Kuala Terengganu semalam. Mengulas lanjut, beliau berkata, walaupun universiti itu bukan di bawah kerajaan negeri, ia sedikit sebanyak memberi kesan sekiranya keputusan dibuat itu mendatangkan impak kepada kaki tangan dan penuntut universiti berkenaan. Sebelum ini, Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 4 September lalu bersetuju secara prinsip berhubung penggabungan kedua buah universiti itu. Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan berkata penggabungan itu penting bagi memantapkan lagi keupayaan universiti selaras dengan lonjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Semua ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu diingatkan tidak alpa dengan perjuangan asal yang membawa mereka menjadi sebuah daripada parti yang menerajui kerajaan ketika ini. Pengerusinya yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau memberi peringatan itu kerana tidak mahu Parti Bersatu terkubur begitu sahaja akibat tidak mengambil pengajaran daripada kelemahan parti kerajaan terdahulu. Tun Mahathir berkata Parti Bersatu perlu menggunakan kuasa yang ada sebagai parti kerajaan dan mengelakkan korupsi seperti mana dilakukan kerajaan terdahulu. Untuk memerdekakan negara tercinta ini. Kerana mereka berhajat untuk membebaskan negara dan rakyat-rakyatnya, maka mereka dapat sokongan yang besar, yang luar biasa sehingga mereka dapat memenangi pilihan raya demi pilihan raya sebanyak 13 kali. Hanya yang ke-14 saja yang mereka kalah. Mereka kalah kerana dalam masa yang berlalu mereka semakin lupa akan sebabnya parti mereka itu ditubuh.
Tun Mahathir berucap sempena ulang tahun ketiga Parti Pribumi Bersatu di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Katanya, kelebihan Parti Bersatu memenangi pilihan raya ke-14 lepas bukan semata-mata kerana kekuatan tetapi sokongan rakyat. Justru, Parti Bersatu perlu terus kekal dengan imej jauh daripada rasuah dalam kalangan pemimpin sehinggalah ke akar umbi. Tambahnya lagi, jika Parti Bersatu berterusan memegang perjuangan asal, maka sudah pasti ulang tahun penubuhan parti akan berkekalan dan menjadi pilihan rakyat untuk selama-lamanya. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pada itu mengajak semua ahli ketika parti itu mula ditubuhkan agar berdaftar di peringkat bahagian sehinggalah ke peringkat cawangan dengan segera. Langkah itu sebagai persediaan menghadapi pemilihan parti yang akan diadakan tahun depan. Untuk menentukan supaya proses keahlian di semua peringkat itu dapat kita selesaikan sebelum akhir tahun ini. Kerana bermula pada hari bulan Januari tahun 2020, maka mesyuarat cawangan akan dimulakan di mana pemilihan pimpinan di peringkat cawangan dan bahagian akan diadakan di situ, dan kita harap dengan cara itu kita dapat menentukan bahawa proses pemilihan parti dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada isu dan masalah yang akan berbangkit. Tambahnya, proses pemilihan tidak boleh dielakkan bagi membentuk dasar kepemimpinan menjadi lebih baik. Walaupun Bersatu katanya baru bertatih dalam tempoh 3 tahun, kemufakatan penting kerana kepimpinan parti menjadi sandaran rakyat. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyertai ahli parti itu dalam majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Majlis bacaan Yasin dan doa selamat yang diadakan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah turut disertai orang awam. Sebelum itu, Tun Dr. Mahathir tiba di masjid kira-kira jam 7 petang disambut oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau turut diiringi timbalan Presiden Bersatu yang juga Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhlis Mahathir. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Imam Masjid berkenaan Sheikh Abdul Karim Omar Al-Makki. Diikuti bacaan Yasin serta doa selamat dan diakhiri dengan solat Isyak. Hari sama, Naib Presiden Bersatu merangkap pengerusi Bersatu Selangor Datuk Abdul Rashid Ansari, timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Kerajaan sedang mempertimbang untuk memperkenalkan dasar mengenai kecerdasan buatan AI dan data besar. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata kementeriannya sedang merancang untuk membentangkan kertas kerja dasar AI dan data kebangsaan kepada Kabinet pada masa depan. Beliau berkata MDEC sedang merangka kertas kerja AI dan data dan ia dijangka dibentangkan kepada kerajaan akhir tahun ini. Menurut Gobind, Malaysia yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara berada kedudukan yang baik untuk menjadi peneraju penyelidikan dan pembangunan etika dalam AI. Penting untuk negara ini membangunkan keupayaan AI dan data yang diperlukan untuk memastikan industri, kerajaan dan rakyat dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan. Menurut kajian oleh Perbadanan Data Antarabangsa, pasaran perisian data besar dan analitik di Malaysia dijangka mencecah RM595 juta menjelang tahun 2021. Sementara itu, mengenai potensi kenaikan charge post, Gobind berkata beliau akan membuat pengumuman mengenai perkara itu tidak lama lagi. Sebelum ini, media tempatan melaporkan adanya spekulasi kemungkinan kenaikan charge post yang akan memberi manfaat kepada Pos Malaysia Berhad. Kali terakhir kadar charge post dinaikkan adalah pada 2010. Kajian struktur model projek monorail Putrajaya dalam fasa akhir sebelum dibentangkan pada Majlis Pembangunan Negara dalam masa terdekat. Presiden Pembadanan Putrajaya Datuk Aminuddin Hashim berkata pihaknya masih melihat kepakaran dan teknologi negara lain seperti Korea Selatan dan India dalam usaha memperhalusi semula projek pengangkutan di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menurut Datuk Aminuddin, terdapat beberapa syarikat asing dan tempatan mengemukakan cadangan model monorail kepada Perbadanan Putrajaya. Pihaknya dalam masa sama masih mengkaji struktur jambatan dan terowong monorail yang tidak digunakan bagi mengelak risiko apabila projek dilaksanakan kelak. Dan insya-Allah kita sedang finalize dan kita akan bentang dalam Majlis Pembangunan Negara untuk kita bincangkan bagaimana ia hendak dibiayai. Teknologi sudah ada, bagaimana ia hendak dibiayai, sama ada portion bagaimana kerajaan hendak menyumbang ataupun sumbangan pihak swasta. Itu model yang kita akan perincikan lah. Projek monorail diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjawab Perdana Menteri keempat, namun ditangguhkan pengganti beliau Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2004.
Polis Marine Sabah sedang melihat beberapa pulau di Sabah untuk dijadikan sebagai pusat pemeriksaan di laut SCP. Komander Polis Marine Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Fajri Ali berkata langkah itu bagi memantau aktiviti perdagangan tukar barang selain mengekang aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Menurut ACP Muhammad Fajri, penubuhan pusat pemeriksaan di laut bertujuan meningkatkan tugasan mengawal keselamatan di perairan negara. Ujarnya, inisiatif SCP termasuk di Pulau Bakungan Kecil berdekatan sempadan dengan Filipina. Pulau-pulau lain ialah Pulau Karakit di Kudat, Pulau Ada di Lahad Datu, Pulau Sebatik di Tawau dan Pulau Siamil di Sempurna. Polis Marine juga akan mengambil alih penugasan di Pulau Tabawan Kunak daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam masa terdekat. Mengenai keselamatan pelancong di Pulau Peranginan, pihaknya sentiasa memberi keutamaan terutama rondaan secara kerap. Dan perkara ini kita sentiasa buat lawatan ke resort-resort dan kita juga bertemu dengan pihak-pihak manager dan penduduk tempatan sekiranya ada penduduk di pulau berkenaan untuk menentukan dan memastikan mereka ini dalam keadaan aman sejahtera. Pihaknya juga akan memastikan pergerakan bot pelancong ke Pulau Peranginan sentiasa dalam keadaan selamat tanpa sebarang gangguan. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi Polis Marine sandakan di perairan termasuk melawat beberapa pulau berhampiran sempadan. Kementerian Pendidikan disaran menjadikan sastra sebagai subjek wajib di sekolah menengah bermula daripada tingkatan 1. Menurut Presiden Persatuan Penyair Malaysia, Penyair Datuk Rahman Syari, ilmu sastra yang menggunakan pendekatan mengalami dan menghayati dapat membina sahsiah generasi muda menjadi insan sebenar. Katanya, peminggiran subjek sastra menyebabkan sebahagian cara manusia berbudi bahasa diketepikan termasuk tidak menghormati orang tua kerana tumpuan hanya kepada kemodenan dan benda fizikal. Datuk Rahman berkata, dengan kaedah pengajaran yang nipis bukan sahaja menyebabkan pelajar tidak berpeluang mendalami sastra, malah ia dilihat hanya untuk lulus peperiksaan sahaja. Oleh itu, sastra tidak boleh diambil mudah kerana ia mempunyai unsur pemikiran, budaya dan akhlak secara bersepadu. Pendidik juga perlu bersedia untuk memahami karya sastra dengan betul dalam berhadapan dengan pelajar. Justru kata beliau, penyediaan bahan sastra yang berkualiti mengikut tahap pelajar adalah penting dan bukannya menggunakan karya sembrono bagi mencapai hasrat tersebut. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP tersenarai antara 9 buah universiti awam yang menerima penarafan dalam Times Higher Education DHE World University Rankings 2020. Perkara itu diumumkan menerusi laman rasmi Badan Penarafan Antarabangsa itu semalam. Menurut Naib Chancelornya, Profesor Insinyur Tan Sri Dr. R. Badli Shah Ahmad, beliau berbesar hati dengan pencapaian yang diraih oleh universiti berkenaan. Mula selanjut beliau berkata, meskipun kejayaan itu boleh dibanggakan, namun terdapat banyak ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan, terutama dalam memperkasakan agenda bidang pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET. Sehubungan itu, UNIMAP akan memastikan universiti tersebut terus dapat menyumbang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping mencapai keseimbangan antara kejayaan global yang diukur oleh indikator THE. Berdasarkan senarai terkini yang dikeluarkan, UNIMAP berada pada kedudukan universiti ketiga terbaik di Malaysia iaitu dalam kelompok 601 ke 800. Turut berada pada kelompok yang sama ialah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Teknologi Petronas UTP. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali berinformasi dengan laporan luar negara. Presiden Amerika Syarikat menangguhkan kenaikan tarif ke atas barangan China selama 2 minggu sehingga 15 Oktober. Menurut Donald Trump, keputusan dibuat ketika kedua kuasa besar berkenaan bersedia bagi menghadapi rundingan berhubung perdagangan. Ia juga sebagai satu konsesi kepada Beijing semasa ia mengadakan persiapan pada awal Oktober bagi menyambut ulang tahun ke-70 penubuhan Republik Rakyat China. Kenaikan tarif yang ditunda itu membabitkan kenaikan daripada 25% kepada 30% ke atas barangan China yang bernilai $250 bilion Amerika. Trump mengumumkan pada akhir Ogos bahawa beliau akan menaikkan tarif ke atas barangan import China bernilai $550 bilion Amerika, termasuk kenaikan penalti yang akan dilaksana pada awal bulan depan. Perbicaraan insiden serangan masjid di Christchurch, New Zealand membabitkan suspek pelampau kulit putih Brenton Tarrant ditangguhkan sebulan berbanding tarikh asalnya 4 Mei tahun depan bagi menghormati bulan Ramadan. Hakim Mahkamah Tinggi Cameron Mander mengesahkan perbicaraan akan diadakan pada 2 Jun 2020.
Kenyataan yang dikeluarkan mahkamah menyatakan pendakwa bimbang pertembungan itu akan menimbulkan masalah. Ini kerana beberapa saksi penting yang bakal dipanggil adalah penganut agama Islam. Pada proses pra-perbicaraan pada 3 Oktober depan, peguam bela dijangka mengemukakan permintaan bagi lokasi perbicaraan dipindahkan dari Christchurch. Tarrant, suspek warga Australia, berdepan tuduhan membabitkan 51 kes pembunuhan, 40 percubaan pembunuhan dan tuduhan melakukan tindakan keganasan pada 15 Mac lalu. Pasangan rakyat Australia yang ditahan di Iran dikenal pasti sebagai penulis blog kembara. Mereka dikatakan mengembara melalui jalan darat daripada negara asal mereka ke Britain. Jolie King dan Mark Firkin berasal dari Perth berkongsi kisah perjalanan mereka di media sosial sejak 2 tahun lalu. Bagaimanapun, kira-kira 10 minggu lalu, kedua-dua mereka senyap selepas memuat naik tulisan kembara di Kyrgyzstan dan Pakistan. Sebelum ini, Australia mendedahkan 3 rakyatnya ditahan pihak berkuasa Tehran. Menurut laporan akhbar The Times of London pada Rabu, individu ketiga yang turut ditahan ahli akademik Britain Australia yang menyambung pengajian di Universiti Cambridge. Pada masa sama, dia bertugas sebagai pensyarah di Australia ketika ditahan di Iran hampir setahun lalu. Berita penahanan mereka diketahui selepas Australia mengumumkan bakal menyertai misi melindungi laluan perkapalan di Selat Hormuz ketika ketegangan sedang memuncak di Rantau Teluk. Hampir 200 warga Nigeria dihantar pulang ke negara asal berikutan keganasan anti orang asing yang melanda Afrika Selatan. Menurut wakil kerajaan Nigeria, lebih 600 warga negaranya dijangka pulang dari Afrika Selatan minggu ini. Penerbangan yang membawa 189 warga Nigeria mendarat di Lagos, ibu kota Nigeria. Menurut Menteri Hal Ehwal Diaspora Nigeria, Abike Dabiri Erewa, kerajaan akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang dihantar pulang. Johannesburg dan kawasan sekitarnya digemparkan dengan serangan yang menyasarkan warga asing pada minggu lalu. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dan ratusan kedai dimusnahkan, sementara lebih 420 orang ditahan. Walau bagaimanapun, tiada warga Nigeria yang terbunuh dalam gelombang keganasan xenofobia berkenaan. Namun, ia mengakibatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik di antara kedua-dua buah negara. Semata-mata untuk membayar hutang dan membeli telefon pintar, seorang wanita di Beijing, China tergamak menjual anak kembar lelaki yang baru dilahirkannya. Wanita itu yang dikenali sebagai Ma berkata dia menjual 2 anaknya setelah dimarahi ibu bapanya kerana hamil di usia muda. Wanita itu ditangkap polis baru-baru ini kerana menjual anak kembarnya pada September tahun lalu kepada 2 pasangan berbeza di Fuyang dan Suzhou di wilayah Anhui. Bayi itu dijual pada harga 65,000 yuan atau kira-kira RM38,000. Duit berkenaan digunakan untuk membayar hutang dan membeli telefon pintar baru. Teman lelaki yang pada mulanya enggan bertanggungjawab tiba-tiba muncul dan menggunakan wang itu untuk membayar hutang judi dan berjudi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, kontingen negara diingatkan agar bijak mengendalikan tekanan ketika beraksi di Sukan SEA Filipina 2019 November nanti. Itu antara amanat penting Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kepada atlet negara agar tidak terlalu memikirkan sasaran yang bakal diumumkan nanti. Syed Saddiq bertemu lebih 500 atlet dan pegawai dalam majlis perjumpaan atlet program podium di Sri Kembangan semalam. Ia bertujuan untuk menilai perkembangan terkini program tersebut juga persiapan terkini atlet menuju Sukan SEA nanti. Bagi tamasya ke-30 ini, Malaysia dijangka menghantar seramai 800 atlet dalam 50 jenis sukan yang dipertandingkan. Walau bagaimanapun, penetapan jumlah sasaran pingat untuk kontingen negara masih dalam perbincangan memandangkan masih ada 2 bulan lagi sebelum ianya bermula. Saya rasa bagi semua tamasya memang ada sasaran yang tersendiri. Tetapi pada masa yang sama, kita nak pastikan bahawa kita bergerak bersama seperti satu keluarga dan tidak hanya meletakkan pressure atau tekanan ke atas atlet saja. Sebagai menteri pun ada tekanannya, chef de mission dengan deputy chef de mission pun ada tekanannya, kepada kementerian ada tekanannya, kepada MSN, ISN ada tekanannya, semua ada. Dan kita perlu kongsikannya bersama untuk pastikan bahawa kejayaan ini adalah kejayaan bersama. Sementara itu, Saddiq jelas berpuas hati dengan tahap persiapan hampir keseluruhan sukan, termasuk sukan angkat berat yang dilaporkan mencatat keputusan negatif dalam ujian doping yang dijalankan oleh agensi anti-doping Malaysia Adamas Julai lalu. Beliau akan membawa perkembangan ini ke jawatan tertinggi SUKMA untuk diperhalusi bersama berkenaan penyertaan sukan angkat berat di SUKMA Johor.
Beralih ke Piala Cabaran 2019, semalam berlangsung dua perlawanan menyaksikan UKM FC sekadar seri tanpa jaringan menentang Selangor United di Stadium UiTM Shah Alam. Manakala Kuala Lumpur mengejutkan Terengganu FC 2 apabila berjaya menewaskan TFC 2 dengan keputusan 1-0. Namun UKM FC tetap kekal di tangga teratas kumpulan B. Turun selaku pendahulu bagi kumpulan B, UKM FC mendominasi permainan menerusi beberapa kali percubaan menarik. Namun, disangkal benteng pertahanan pasukan Selangor United membuatkan skuad The Busty Boys buntu untuk menghasilkan gol. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan bagi memburu jaringan dan tiada jaringan yang dapat dihasilkan sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung aksi selepas rehat, giliran skuad bimbingan Abdul Talib Sulaiman mengatur serangan menggasak kubu pertahanan UKM FC. Bagaimanapun, benteng pertahanan UKM FC nyata kukuh dan sukar demolisi sekaligus. Kedudukan 0-0 kekal sehingga tamat permainan. Untuk rekod juara bertahan, Terengganu FC 2, TFC 2 dan UKM FC telah pun mengesahkan tiket ke peringkat separuh akhir Piala Cabaran 2019 dan Terengganu FC 2 akan bertemu JDT 2 manakala UKM FC akan berdepan Sarawak. Menjelang sepak mula kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2019, pasukan Kuala Lumpur bersedia untuk memberi saingan dan berusaha mencapai misi menjulang kejuaraan yang kali terakhir dimenangi pada tahun 1994. Majlis memperkenalkan pemain dan pasukan berlangsung malam tadi yang turut dihadiri Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu KL, Datuk Ramlan Askolani. Musim ini, sebanyak 18 pasukan mengambil bahagian dalam 4 kumpulan. Kuala Lumpur diundi dalam kumpulan D bersama Kedah, Perlis dan Kuala Lumpur. Musim lalu, pasukan ini terkandas di peringkat kumpulan. Bagaimanapun, kali ini mereka berharap sekurang-kurangnya dapat melangkah ke separuh akhir. Kejohanan ini membuka tiranya dengan perlawanan Piala Agong di antara juara bertahan Pahang menentang Terengganu yang berkesudahan memihak Pahang 4-0. Buletin pagi sampai ke penghujungnya. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Malcolm Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.